Dan bila saya buat ni, dia datang menangis-nangis cerita terima kasih lah kena bagi ruang macam ni. Sebab untuk dia sendiri, untuk pergi belajar, untuk pergi ke kelas fizikal, malu untuk dia. Assalamualaikum Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak Dok kenalkan diri, daripada mana dan ceritakan sedikit seberingkas tentang Dr. Rizal. Okey. Saya Rizal Abu Bakar. Kalau kata asal ni Pulau Pinang lah, asal Pulau Pinang. Tapi banyak berhijrah duduk sana sini dan sebagainya. So sekarang ni saya sebagai pendiri bisnes lah. So saya ada 3 nature bisnes yang berbeza. Salah satunya ialah mengeluarkan produk yang berjenama OCOC. Kenapa Dr. Rizal buat kelas untuk tim Dr. Rizal? Kelas mengaji. Right. Nah, selalunya kalau kita sebagai ketua dalam syarikat, kita ada tanggungjawab kan. Nah, Ustaz pun tahulah setiap ketua tu dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab yang besar. Dan dalam konteks bisnes biasanya orang hanya melihat elemen kebajikan pekerja ni dalam konteks gaji, dapat allowance, lepas tu mungkin ada makan percuma bila-bila, benda-benda macam tu, ada bonus dan sebagainya. Tapi elemen penting yang berbentuk spiritual biasanya jarang ambil tahu kan. Jadi bila staff kita tak dapat mengaji dengan betul, maksudnya solat dia pun questionable lah Ustaz, kan? Questionable. Jadi kalau dia solat dia tak bagus dan sebagainya, barakah pada syarikat tu macam mana? Kan? Jadi saya melihat benda yang penting untuk sebagai ketua dalam syarikat ni ialah staff ni mesti tahu mengaji. Itu tanggungjawab saya nak pastikan dia ni kena pandai mengaji. Sebab ramai orang kata dia solat tapi tak tahu sah ke tak sah ke tak tahu kan. Dan bukan tugas kita nak judge, tapi penting untuk ketua pejabat kena pastikan elemen spiritual pekerja, staf dan sebagainya setakat mana. Dan benda penting, dia ni mesti sentiasa berdepan, sentiasa mendengar, sentiasa melantunkan kalam-kalam Allah supaya jiwa dia lembut kan. Jadi ada barakah dalam syarikat tu. Benda tu penting. Sebab tu saya, semua staff kita memang, to be frank, memang subscribe dengan KMP lah. Sekarang KMP untuk dia orang ada ruang belajar, dan belajar pun waktu dia yang sesuai, dan sama ada setengah orang tu dia matching waktu sesuai dia dengan waktu pejabat. Kita tak ada masalah untuk digunakan ruang tu untuk mengaji. Ada orang dia Sabtu Ahad dan sebagainya, malam dan sebagainya, itu pun kita tak ada masalah lah. Kenapa, mungkin Ustaz pun tertanya kenapa pilih KMP, ada banyak lagi syarikat lain kan yang menyediakan ruang macam tu. Kenapa pilih KMP? Sebab saya tengok the structure yang KMP ada, flexibility untuk matchingkan masa staff dengan masa tenaga pengajar, dan tenaga pengajar pun tak rigid. Lepas tu ada maklum balas tentang progres dan sebagainya mana kan. Dan progres tu saya pun boleh akses, saya boleh tahu kat mana progres dia orang ni. Jadi baguslah untuk saya, sebab maksudnya saya bukan bayar lepas tu tak ambil tahu. Saya bayar dan saya ambil tahu, dan saya tahu dia ni level kat mana. Dan apa yang menarik ya Ustaz, bila saya buat benda macam ni, baru saya tahu ada staff yang memang baru bermula dengan Iqra Ustaz. Kan? Dah kahwin, ada anak, dan baru nak bermula dengan Iqra. Dan bila saya buat ni, dia datang menangis-nangis cerita terima kasih lah kena bagi ruang macam ni. Sebab untuk dia sendiri, untuk pergi belajar, untuk pergi ke kelas fizikal, malu untuk dia. Kan? Jadi bila kita sediakan ruang macam ni, datang kat pejabat dan ada ruang untuk dia belajar mengaji dengan ustaz pilihan dia, yang dapat mengaji dan dapat membaca dengan baik, itu satu pencapaian luar biasa lah untuk dia kan. Untuk bancian pun 2020 sebenarnya yang boleh mengaji ni tak sampai 100,000 orang pun. Sedih. 32 juta rakyat Malaysia, 16% daripada ni adalah umat Islam. 1% tak sampai lagi orang yang boleh mengaji. So, tanggungjawab untuk diri kita menyediakan kelas mengaji untuk mereka, insyaAllah. Selama Dr. Rizal subscribe kelas dengan KMP,
apa result yang tim Dr. Rizal dah capai selama belajar kelas mengaji dengan KMP? Daripada aku kata results yang dapat daripada dia orang yang mengaji ni, kita sebelum ni ada dekat buat mengaji macam baca Yasin apa semua tu. Lepas tu baca macam tadarus lah, bulan Ramadan kan, tadarus dan sebagainya. Dan kita dapati bila sebelum kelas ni macam mengaji ni, kalau orang Sarawak dia cakap terkapak-kapak macam sangkut-sangkut, slow kan. Tapi dia orang ni lepas dah belajar mengaji nampak fluent lah. Satu, kelancaran tu ada. Nombor dua, bacaan bertajwid tu ada kan. Ini benda menarik lah. Okey, baik. Dr. Rizal, kelas mengaji prefer online ke ataupun offline? Okay. So kelas mengaji ni kalau kita tengok ada dua version, online dengan offline. Tapi dia bergantung pada individu yang nak belajar tu. Kan ada orang dia rasa sesuai, dia kena physically. Kalau tak physical tak boleh. Tapi ada orang dia ada macam-macam isu, masalah pengangkutan dan sebagainya, masa tak ada dan sesuai untuk dia buat online. Jadi preference pada individu. Tapi dalam dunia hari ni jadi kita mudah sangat. Dulu macam kita nak kena pergi satu tempat nak mengaji kan. Ingatlah zaman saya kecil-kecil nak kena berjalan. Nak kena mengaji, kena kejar dengan anjing kan. Macam-macam cabaran, berakhir dengan tak pergi mengaji kan. Dengan hujan kadang-kadang tak pergi. Sekarang ni hujan ke, ada anjing kat luar ke, kita boleh belajar. Sebab boleh ada option online kan. Harapan Dr. Rizal pada tim yang Dr. Rizal taja, apa ucapan buat mereka semua? Dia kalau kata dalam bahasa Hindustan, dia panggil syabas Inspektor Sahab lah. Sebab dia orang berani mengaku dan berani untuk datang belajar lah. Setengah orang dia tak berani, walaupun dia mahu dia tak berani sebab dia malu. Pejabat ni ada 5 macam tu kan, nanti banding kau baca mana kan. Tapi bila saya terangkan, it's not about siapa baca lebih banyak, lebih mahir, sebab kita punya proses kat mana kita belajar. Dan perbandingan kita bukan dengan orang lain, perbandingan kita dengan diri kita yang semalam, yang tak pandai baca tak betul dengan bacaan betul pada hari ini, dan bacanya akan lebih betul pada masa akan datang. Itu yang dilihat. Dan saya selalu tanya dia orang macam mana kan, jumpa tanya. So perkembangan perasaan dia orang macam mana, kan suka ke tak, patut saya berhenti kan, dia kata tak, jangan berhenti kan. So nak teruskan lagi. Okey, ucapan Dr. Rizal pada semua founder yang kat luar sana yang tak menyediakan kelas mengaji untuk staff, mungkin ada semangat ke ataupun ada cadangan buat mereka yang berada di luar sana. Okey, cuma saya reflect pada diri saya, Ustaz. Sebab saya tak nak nanti di akhir nanti bila saya nak dimasukkan ke dalam 6 kaki bawah tu, dan dalam tu saya disoal kenapa saya tak bertanggungjawab, tak sediakan ruang macam ni kepada staff saya lah. Jadi saya terkesan dengan benda tu, jadi saya ambil pendekatan untuk sediakan ruang ni. Jadi saya percaya di kalangan founder produk mungkin tak tahu ada ruang macam ni, Ustaz. Dia pun ada keinginan tapi tak tahu. Dan kalau pada founder products yang ada keinginan, sekarang dah tahu bahawa KNP menyediakan ruang untuk staff belajar tanpa perlu menghilangkan diri, yang belajar secara online secara berdepan tapi online dalam masa spesifik yang ditentukan sendiri. Ada ruang tu, sekarang ni ada ruang macam tu dan boleh buat. Dan kita pun selamat sebagai ketua dalam organisasi, kita pun selamat dari disoal nanti kenapa kita tak bertanggungjawab kepada staf-staf kita. Betul itu.